Oleh kerana Ismi Insira ni nampaknya follow up dengan tekun, tanya siri soalan kepada saya secara saya nampak macam bersungguh, ikhlas. Jadi saya akan kupas lagi lah apa maksud saya dengan kisah Ahmad Qadiani dan bab Bahullah dan juga Syiah secara tak langsung. Kita fikir dari sudut yang kata ustaz-ustaz tadi ceritakan, kita tengok perhati. Biasanya bila kita cerita satu perkara, kita tidak follow through atau follow up. Bagaimana kalau dia terjadi? Kita hanya ikut, katakan hadis-hadis akhir zaman, kita masuk hutan, kita buat persiapan. 2-3 tahun yang lepas, masa berlaku pandemik palsu, memang saya masuk hutan sekali. Saya terperangkap di Sabah 7 bulan dan lepas tu terperangkap di Kuala Pilah 3 bulan. Saya memang buatlah tepi buat pondok, buat rumah dalam hutan, atas pokok, hidupkan sungai, berdepan babi hutan dan tanaman ternakan semualah, itik, ayam, banyak yang mati, tanaman, dan saya belajar banyak perkara. Masa itu saya fikir dengan mendalam tentang logistik, contoh harga sayur, harga barang, macam mana dapat bantuan, sehingga saya pergi cari orang asli, dan juga dakwaan kata kalau depopulation berlaku 90% orang mati. Saya cuba bayangkan, katakan saya di Putrajaya ini 90% orang mati, jangan kata 90, 50% orang mati. Takkan kita duduk aja, siapa nak putih mayat-mayat berkelimpangan, siapa nak rampas harta-harta. Ya, kita kena fikir impact. Katakan Nabi Isa turun, what are you going to do? Apa kita nak buat? So nasib baik ada kisah Ahmadiyah, kerana kisah Ahmadiyah ialah Nabi Isa turun. Secara hypothetical, kisah bab dan Baihullah, Imam Mahdi muncul. Baca balik kisah 1844 di Iran, Al-Bab dan Baihullah berapa tahun kemudian. Dan juga saya cakap Syiah secara tidak langsung, baca balik sejarah selepas wafatnya Rasulullah SAW, perpecahan kalangan dikatakan Ahlul Bait bersama dengan Khalifah Rashidin yang lain, kisah Muawiyah, kisah khalifah-khalifah berperang antara satu sama lain. Kalau nak teruskan lagi, cerita panjang lah, sehingga pada mazhab-mazhab kita baca, qadhi-qadhi, imam-imam besar dipenjarakan, disebat, diugut, dibunuh. Kisah sekarang Syiah mendakwa Abu Hurairah yang banyak merawikan hadis Hasan Ahad tentang akhir zaman adalah diupah, kebanyakan hadisnya ni palsu, diupah oleh Muawiyah. Saya tengah kaji itu, saya tak sebut, sekarang saya sebutkan, bukan saya nak bagi kecoh, kerana saya masih mengkaji. Yang saya sebut Ahmad Qadiani ni dan bab dan Baihullah ni kerana sudah termaktub masyhur. Ada seorang boleh mempengaruhi orang bahawa dia Nabi Isa. Ada seorang boleh mempengaruhi orang ramai bahawa dia ada Imam Mahdi. Dia boleh jawab tafsir Nabi Yusuf. Jadi ini naratifnya. Katakan tahun depan, saya atau puan-tuan atau sesiapalah, atau seorang ustaz lah, dia tiba-tiba keesokan pagi dia beritahu jemaah, saya semalam mimpi jumpa Rasulullah SAW. Siapa nak mencabar dia? Tuan Guru, saya mimpi jumpa Nabi. Semua orang mesti dengar apa Nabi cakap. Dia kata Nabi Isa di sekian-sekian tempat. Saya akan pergi sana jumpa dia. Okay? Alright? Awak rasa apakah JAKIM akan lakukan? Awak rasa apa KDN akan lakukan? Terus dia akan datang. Dulu kisah Ustaz Asy'ari, saya ikuti kes tu. Saya pernah jumpa Ustaz Asy'ari. Dia mendakwa guru dia ni sekian-sekian.
Bani Tamim ke, Panji Hitam ke, dia cerita tentang Imam Mahdi ke, dia kena tangkap. Dia soal siasat. Lepas tu dia diisytiharkan sesat. Dia diharamkan. Apakah tak akan berlaku kepada sesiapa tu guru kita kalau mengisytiharkan demikian? Terus, kalau bukan besok, seminggu dan sebulan, akan merebak cerita ni. Ni Imam Mahdi ni. Akan disoal siasat sekurang-kurangnya. Mereka akan kata apa tanda-tanda Imam Mahdi kamu jumpa ni. Faham tak logistik dia? Masalah logistik dia. Saya boleh terangkan lagi. Kalau jumpa saya lagi senang lah. Bawa satu grup. Kita berbincang lah. Ini bukan, mungkin orang akan cemooh lah. Orang tak serius akan cemooh. Tapi saya memikir cara serius. Ya. Bila saya dulu Kristian, saya memikir cara serius kepada siapa saya berdoa. Sekarang saya dah masuk Islam, kepada siapa saya sembah. Ya. Apa yang saya baca, saya serius. Ya. That's it. Ada orang serius. Bukan semesti saya mesti dapat PhD. Saya memang serius nak jadi ulama. Saya serius nak pergi Makkah, Madinah. Ya. Saya berhenti sekolah. Saya jumpa alim ulama. Saya cari Syekh Sufi saya. Ya. Saya nak belajar tapi Allah tak kendaki. Saya musafir lagi banyak. Saya jadi pakar komputer. Dan saya rasa ia fardu kifayah. Tapi katakan pihak berkuasa tanya kita. Okay? Siapa yang kamu dakwa Imam Mahdi ni? Macam mana kita nak jawab? Lepas tu kita kata, okey, jom kita semua siap. Macam mana siap? Jual semua barang, siap beli tiket, landing kat mana kat Syria, naik kapal, siapa nak bagi masuk? Ya? Lepas tu bawa senjata apa? Ya? Ambil kat mana? Mesti siap dengan duit. Emas ke, dolar ke, beli senjata macam yang Taliban di Afghanistan. Mereka bersenjata bukan anak panah dan kuda. Senjata sungguh. Mereka pergi sana tembak sungguh. Yang mengaku Imam Mahdi lagi satu contoh yang baik, tahun 79, saya percaya ramai mengaku Imam Mahdi. Kadang-kadang kita terjumpa dalam sokmek, terus ditembak, terus ditangkap. Ya, kerana menggugat pemimpin. You sangka Raja Saud nak buat apa? Kalau awak Imam Mahdi, kita akan tanya awak Imam Mahdi tentang raja kita macam mana, yang di-Pertuan Agong macam mana, Sultan Brunei macam mana. Takkan Imam Mahdi kata nak berunding? Tak. Ikut hadisnya, semua kena bai'at dengan Imam Mahdi. Semua kena turun tata. So, macam mana logistiknya? Mana tenteranya? Ustaz Kasim Elias dulu bagi satu satu komentar yang menarik. Ya. Ustaz, hari ni apa Ustaz? Hari apa Ustaz? Sabtu. Tak boleh lah Ustaz. Hujung minggu. Kena bawa anak jalan. Hari ni hari apa Ustaz? Isnin. Tak boleh Ustaz, kena kerja. Hutan belum habis bayar. Dia bagi senario. Ini Ustaz Kasim Elias tau, yang masyhur tau. Sekarang saya lagi mendalami senario ni. Katakan Imam Mahdi turun. So, tak payah kita spekulatif, tak payah kita teka apa akan berlaku. Rujuk kisah Ahmadiyah. Kaji betul-betul. Ahmadiyah, dia naratifnya meyakinkan. Bila dia cerita Nabi Isa tak mati. Ya, saya baca kisah masyhur 10 daripada Bani Israel ni pindah ke Kashmir. Sebelah aja. Dekat Pakistan, Punjab ke. Kerana kalau Nabi Isa tak mati, dia pergi mana? Dia angkat cara fizikal. Kat mana? Kat langit. Kita mesti fikir logistiknya, syurga kat mana. Ya. Ada orang tak nak fikir, tak apa. Ini bukan saya kata, saya fikir maka saya tercabar semua yang ustaz-ustaz kata. Tak, saya kata dia timbul masalah. Saya nak bincang dengan seorang mana-mana ustaz yang serius. Saya pernah bincang. Saya tanya, bagaimana kalau kita tak percaya Imam Mahdi macam mana? Atau kita tak percaya dia dalam bentuk orang. Dajjal ini adalah sistem. Timbul masalah. Ada ustaz yang kata tak boleh kena satu mata atau mata kiri ke apa. Dan Imran Hussein membidas tu. Dia tu stupid boy. Go back to Darul Ulum. Dan saya pernah duduk dengan Syekh Imran Hussein. Saya minat berbincang. Saya bukan tujuan nak throw, nak awak ni semua salah. Dulu saya dalam gereja pun saya cakap dengan baik dengan padri, dengan father. Saya kata, okey, saya dah jumpa Quran ni, macam mana nak buat ni? Saya bincang, bukan saya kata, engkau semua salah. Ni padri lah, buat apa? No, so saya jawab ni kerana I am ni, Insyirah ni. Nampak you serious, you tanya 2-3 kali, I think yes. So that's why I bangun pergi rakamkan ini. Okay? Kalau ada tanya, silakan tanya soalan lagi. Kita boleh bincang lagi. Sekian, Assalamualaikum.